istighfar dan berzikir. Itu dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, tak panjang tak apa. Ambil dekat tu. Buatlah 1000 kah? Ya. Astaghfirullah, 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 ya. 15 minit habis 1000. 15 minit clear 1000. Jugalah. Nak dengar lagu berat tapi senang ya, tak susah pun. Nak baca panjang-panjang, bacalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tapi Ma'asyiral hudhar, kita sambung lagi insya-Allah pada kalam hikmah yang ke-8 pada muka surat 43, ceraian 3. Yakni masih lagi dalam tajuk terbuka jalan ma'rifah kepada Allah. Ketahuilah bahawa Allah membuka jalan ma'rifah. Jalan ma'rifah yakni jalan dapat kita mengenal Dia. Sekarang kita dalam peringkat muridun, orang yang mencari Allah. Mencari Allah, cuba menghiaskan diri kita sedaya mungkin dengan jihad supaya kita dapat merasai kewujudan Allah dengan penuh ketabahan, melakukan segala amalan ibadat supaya kita dapat dekat dengan Allah. Itu peringkat awal, kita panggil muridun. Kita ni adalah peringkat muridun, ya, orang yang mencari Allah. Sampai satu ketika, satu peringkat, apabila kita sudah lazim, rajin, giat, tabah dengan melakukan segala amalan sebanyak mungkin, melaksanakan segala kebajikan sebanyak mungkin, maka datanglah satu ketika Allah mulai mencintai kita. Bila Allah mencintai kita, maka Allah akan mendedahkan kepada kita kewujudan Dia, kebesaran Dia, kesempurnaan Dia, kerahiman Dia, kerahmanan Dia. Itu artinya Allah membukakan jalan ma'rifah. Kita diberi kenal oleh Allah. Maka ketika itu kita bersembahyang, terasai khusyuknya amat. Kita sujud sembah, terasa kelazatannya yang amat, dan kita terasa kita dekat sungguh dengan Allah dan dapat merasai kasih, cinta dan sayang Allah kepada kita. Nah, itu dinaki dengan Allah membuka jalan ma'rifat. Ketika itu kita sudah bertukar daripada murid jadi muradun. Tadi muridun, sekarang jadi muradun. Artinya Allah yang mencari kita, bukan kita cari Allah lagi. Allah yang membawa kita, yang membimbing kita, yang memimpin kita, yang bersama dengan kita. Maka kita terasa tidak ada yang lebih besar daripada itu. Tidak ada anugerah, nikmat yang lebih besar daripada ma'rifah yang dibukakan Allah kepada hamba-hambanya. Itulah keadaan yang kita baca sekarang. Jadi maka diketahui di sini bahawa Allah membuka jalan ma'rifah untuk dapat kita kenal Dia. Ini Allah adalah merupakan kehendaknya, semoga dengan kurnianya kita dapat dekat kepada Allah, terbuka segala sifatnya dan termakan pengertian asma'nya dalam hati dan perasaan tubuh jasmaniah kita. Kita akan dapat merasai semua sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang 99 itu akan jelma dalam jiwa kita. Akan terasa hubungan kita, jalinan kita dengan nama-nama Allah ketika itu adalah suatu perasaan halus dalam jiwa kita, tauhidul asma' wa sifat. Sekarang kita masuk peringkat tauhidul wujud, duk cari Tuhan. Kemudian tauhidul af'al, meletakkan semua perbuatan kejadian yang itu hanya kepada Allah. Jadi Allah, dengan Allah. Daripada tauhidul af'al kita berpindah kepada tauhidul asma' wa sifat. Malah kita merasai akan sifat-sifat Allah, kesempurnaan nama-nama Allah yang 99 itu. Terbuka jalan ini adalah lebih besar nilainya daripada amal ibadah yang banyak. Inilah anugerah yang kita tunggu-tunggu. Kalau di akhirat
ahli syurga dengan segala nikmat syurganya, dengan segala nikmat yang luar biasanya yang tidak pernah dipandang oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah terlintas di hati. Nikmat yang begitu tinggi diberi Allah, tapi ada satu lagi nikmat, iaitu dapat melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri ceria kepada Tuhan mereka melihat. Ketika dapat melihat Allah, habis nikmat syurga semua, tidak ada lagi nilai. Begitulah kita akan dapat dua nikmat yang besar. Nikmat di dunia, iaitu nikmat kita beroleh ma'rifah yang tinggi. Maka itu kata Allah dalam surah Ar-Rahman, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi Allah yang takut pada makam Tuhannya, dua syurga. Surga dunia, surga ma'rifah. Surga akhirat, dapat melihat Allah, bertemu dengan Allah. Itulah dua nikmat yang paling besar. Kita lalu itu nikmat yang pertama, iaitu ma'rifah. Maka itu kita kena cari jalan sepenuhnya sementara kita hidup, diberikan kesempatan dengan umur kita yang begitu terhad. Maka kita usahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terbuka jalan ini adalah lebih besar nilainya daripada amal ibadah yang banyak, tetapi sunyi atau sedikit sekali makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan antara nikmat yang maha besar ini dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Sekalian amal ibadah yang kita amalkan, kita persembahkan kepada Allah, dan dengan kurnianya, ibadah yang kita buat pun kurnianya. Kita boleh sembahyang, boleh ibadat, boleh baca Quran, boleh hidup, boleh berjalan, boleh berusaha, boleh beroperasi sebagai manusiawi. Semuanya itu adalah anugerah kurniaan daripada Allah, bukan kita sendiri. Kita tidak mampu, ya, kerana kita pada asalnya tidak wujud, pada asalnya tidak ada. Kita ini adalah mungkinat, benda yang boleh ini boleh ada, boleh tidak. Allah memberikan pula kepada kita nikmat ma'rifah, di mana kita kenal kepada Allah dalam arti yang luas dan mendalam. Ketika itu baru adalah tingkatan ihsan datang pada jiwa kita, menjelma pada hidup kita. Ihsan artinya kita beribadah dalam semua konteks ibadah, dalam semua persepsi ibadah, dalam semua ahwal ibadah, seolah-olah kamu melihat Allah. Ini tingkatannya kita kendaki. Ini bukan boleh buat-buat ni. Bukan boleh kita reka-reka, boleh pakai akal, tak cukup kuat, ya. Anugerah Allah. Allah nak gunakan kita supaya kita dapat merasai an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, memang kamu jelas tak boleh melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah melihat kamu. Inilah yang dikatakan makrifah ni. Yang kata makrifah yang kita dapat ni beginilah, ya. Maknanya kita merasai Allah melihat kita, Allah bersama dengan kita, Allah sentiasa dengan kita, Rahman Rahim Allah begitu menjelma dalam kehidupan kita. Maka itu hamba Allah ini tidak akan merasai kelazatan yang luar biasa, melainkan inilah saat ketika kelazatan itu menjelma dalam jiwa dia. Hamba Allah yang saleh mempunyai pendirian bahawa pemberian si hamba kepada majikan adalah dianggap kecil. Kita kalau dengan majikan, kita kerja, segala khidmat kita, segala urusan-urusan yang kita lakukan kepada majikan itu sebenarnya kecil. Apabila dibandingkan dengan pemberian majikan kepada hambanya, meskipun pemberian si hamba jauh lebih besar dan lebih banyak daripada pemberian majikan kepada hambanya, sebab pemberian si hamba pada hakikatnya tidak kembali kepada tuannya, majikannya, tetapi kembali kepada si hamba juga. Kita tangguh dulu tentang situ. Kita lihat dulu apa yang punca yang boleh dapat kita kepada tahap makrifah ni. Nak cari makrifah, kita usaha. Di sini kita dapat melihat bahawasanya dia bermula pada mujahadah. Maknanya kita mesti berjihad bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan seorang mukmin, seorang muslim. Kita kena banyak sekali melibatkan urusan-urusan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, menunaikan segala kewajiban yang wajib dengan sempurna, menjauhi akan segala tegahan-tegahan. Tegahan ni bukan tegahan yang haram ni. Kita mengaji kitab ni, mengaji peringkat ilmu ni,
Tak sebut lagi haram zina, haram arak dah. Itu dah jauh tu. Dia mesti jauh, dia mestilah masuk kepada peringkat wara'. Wara'. Ya. Wara' ni satu urusan yang terlibat dalam urusan meninggalkan yang ditegah. Urusan-urusan yang ditegah ni kita tinggal dalam peringkat yang kedua yang lebih tinggi, dia panggil wara'. Wara' ni apa dia tuan-tuan? Jauhi para syubhat, bukan perkara haram, syubhat. Syubhat dia perkara yang belum jelas haram dan halalnya, belum jelas. Itu kita panggil syubhat. Jadi peringkat kita yang mengaji tahap ini nak cari makrifah kepada Allah, maka kita kena berlaku wara'. Jauh daripada segala tegahan. Apabila kita laksanakan segala perintah dikenaki di sini bukan hanya sekadar yang wajib, lebih lagi kepada perkara-perkara yang sunat. Banyak sunat kita kena buat. Pasal nak dekat diri kepada Allah. Ini kita nak bawa satu kenyataan kepada tuan-tuan. Saya dah baca dah hadis ini banyak kali sebab penting sangat dalam tasawuf hadis ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala qala. Ini hadis kursi dia panggil. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan, yakni sesiapa yang memusuhi seseorang wali kekasihku. Wali ini, wali Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali di sini adalah hamba yang Allah kasih. Bukan semua orang Tuhan kasihlah. Umum kasih Allah kepada semua hamba-hamba dia. Makhluk ni semua dia kasih. Tapi ada yang lebih khusus kasihnya, ini dia panggil wali. Jadi golongan wali ini adalah orang-orang yang dipilih, yang terpilih, yang telah diperkenalkan Allah dengan ma'rifahnya. Mereka telah menguasai ilmu ma'rifah yang tinggi. Mereka telah merasai kelazatan beribadat kepada Allah. Mereka sudah merasai bahawasanya tidak ada yang wujud melainkan Allah. Mereka juga sudah melihat akan kesempurnaan, kemurahan, kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil kekasih waliku. Maka kata hadis ini, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb. Maka aku mengisytiharkan, itu dia, aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Sampai tahap tu, perang. Siapa yang musuh wali aku isytiharkan perang. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ya. Dan tidaklah hamba aku itu, yang kata wali ni siapa? Anjurlah kita nak ambil faham tu. Yang kata wali ini dalam hadis ini yang Allah khususkan spesifik, yang kata wali itu adalah hamba-hambaku yang mendekatkan dirinya kepada aku. Jadi nak jadi wali bukan wali nikah. Nak jadi wali ini, status wali memang kena masuk status wali. Tak masuk status wali, tuan-tuan, kita tak akan jumpa lah makrifah. Kita tidak akan merasai makrifah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Pasti confirm. Maka tu ilmu ini wajib kena cari. Yang terbesar, yang terpenting daripada semua ilmu yang ada di muka bumi ini, yang wujud dalam pandangan Islam ataupun yang bukan pandangan Islam. Ini yang paling tinggi. Maka itu, dan tidaklah hamba aku mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilai mimma aftaradtu alaihi, yakni dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Nombor satu sekali kena fardu. Perkara-perkara yang Allah fardu tu kita nak kena penuhi dengan sempurna, buat dengan indah, dengan lengkap, seperti mana yang diturunkan, seperti mana yang disyariatkan, seperti mana dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang jelas diauthorize oleh Al-Quran, diauthorize oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ilmu yang ada authority daripada Allah. Maka dengan itu amal ibadat yang kita lakukan, segala yang fardu, yang wajib ini,
Itu yang mesti dipenuhi dulu. Dalam hadis, dalam ayat lain kita sebut dalam Quran, kita sebut juga dalam surah Al-Baqarah pada ayat 257. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa in 187. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li. Itu dia. Ya. Apabila bertanya hamba-Ku, bila menyoal hamba-Ku, apabila hamba-Ku ingin mendekati Aku, apabila hamba-Ku ingin mencari Aku, apabila hamba-Ku ingin mengenal Aku, apabila hamba-Ku ingin menyematkan satu kekuatan akidah dalam dirinya tentang kewujudan-Ku, fa inni qarib, katakan Aku ni dekat, terlalu hampir. Fa inni qarib, syarat ujibu da'wata da'i da'ani, dan memperkenankan apa yang dia mohon, apa yang dia minta, semua Aku perkenankan. Minta ampun, Aku ampunkan. Minta redha, Aku redhakan. Minta berserah diri, Aku pegang, Aku kawal dia. Minta sampai ke akhirat, apa yang dia hajat semuanya Aku beri kepadanya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, bila dia minta. Falyastajibu li, maka hendaklah dia menyempurnakan satu kewajiban bagiku. Kewajiban bagiku. Itu paling penting sekali. Ya. Jadi maknanya mestilah kita penuhi yang wajib-wajib pada Allah dulu. Yang wajib pada Allah itu kita penuhi dulu, buat dengan cantik. Paling dekat dengan kita, yang kita faham yang paling penting dituntut sembahyang. Sembahyang itu kena elok, kena sempurna, tuan-tuan. Sembahyang itu kena lengkap. Daripada takbirnya, daripada asal mula mengambil wudu'nya sampai memberi salamnya, sembahyang tu kena kemas. Kita kena buat muhasabah, cek balik daripada awal hingga akhir. Perlu kita tekan banyak kali perkara ni, ya. Daripada segi lahiriah, frame sembahyang tu, rangka sembahyang tu, luarannya mesti kemas. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu salat seperti mana yang kamu tengok, kamu tahu, kamu lihat aku salat, kata Nabi. Jangan ada sebarang yang kita lakukan itu tanpa kita mengetahui. Jangan ada unsur dalam sembahyang itu yang kita tak tahu apa kita buat. Itu jangan ada. Jangan istilah tak tahu itu kena buang. Boleh faham, ya? Tak tahu. Jadi tiga yang kita tak tahu ni, tiga perkara dalam sembahyang ni. Pertama, dia punya hukum sembahyang, kerangka dia. Kedua, dia punya hikmah dia. Sekadar yang datang kepada kita, hikmah ni banyak yang tersembunyi, kita tak tahu. Sebab itu Allah kata, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah anugerahkan hikmah kepadanya, maka dia terdaya mampu melakukan kebajikan yang banyak. Banyak kebajikan boleh buat. Kalau tak ada hikmah, tak ada kebajikan. Kita tak kenal kebajikan, macam mana dapat kebajikan? Ya. Maka itu kita ambil kira bahwasanya barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, itu yang kedua, hikmah. Yang ketiga, asrari, rahsia, sir dia. Rahsia, kita angkat dua belah tangan. Rahsia, kita bertakbir, Allahu Akbar. Rahsia, kita berdoa iftitah. Rahsia, kita berfatihah. Rahsia, kita membaca surah. Rahsia, qiyam berdiri. Rahsia, sampai ke semua-semua, sampai kita paling kepala kanan dan kiri dengan taslim, Assalamualaikum. Semua rahsia-rahsia ini mesti sudah terdedah kepada kita. Jangan ada yang terahsia. Itu tak betul. Ya, ini kita nak biar faham. Jadi makanya itu yang dikatakan yang wajib salat. Yang lain itu tidak mengapa. Akan ikutilah. Lepas salat dia ada yang kedua, zakat. Zakat turutan dia yang baik, infak sabilillah, yang sunat-sunat tu berat. Zakat mungkin orang boleh bayar, tapi yang nak infak, sedekah tu berat. Sedekah tu yang penting. Tuhan tak kata zakat dalam Quran. Tuhan tak sebut kepentingan zakat tu orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa kepada mana yang kata Allah? Pembuka Al-Quran, Al-Baqarah, sesudah Fatihah. Dzalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin,
Hidayah sebagai sifat Al-Quran, huda kepada hamba-hamba yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang beriman dengan segala yang ghaib. Ghaib ni cukup banyak, yang luar biasa. Ghaib ni yang banyak, yang luar biasa. Yang paling-paling ghaib Allah Subhanahu wa taala. Itu paling jelas, kita kena cari yang ghaib pada zahir kita, bukan ghaib pada hakikatnya. Pada hakikat Allah tidak ghaib, Allah nyata. Itu kita kena faham, ya. Itu yang pertama. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, yakni mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami rezekikan kepadanya, yang kami berikan kepadanya, dia infak sabilillah. Dalam ni masuk zakat, tapi bukan zakat tu infak. Infak tu masuk zakat, faham? Kerana infak dia orang susah nak buat. Sedekah sunat, ini yang susah orang nak buat. Zakat bayar, infak belum tentu. Tapi Allah galakkan di sini, orang yang bertakwa kepada Allah tu, dia nak mencapai ketakwaan, menjana ketakwaan, maka dia kenalah infak sabilillah. Banyak ayat dalam Quran Tuhan sebut tentang infak ni. Dia paling penting sekali. Infak ni amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti saya sebut apakah perkara-perkara yang boleh bawa kepada pendekatan mengikut sunnah Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengaji yang tu, kita nak ambil faham, ya, macam mana nak dekat dengan Allah. Ini nak dekat ni. Dia kata tadi ni, tidak ada seorang hamba mendekati dengan aku kepada aku melainkan dilaksanakan segala yang difardukan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia kata nawafil bukan bis sunnah, bukan bil mandab, bukan au bin nadab, tapi dengan bin nawafil. Maka hamba itu terus mendekatkan diri kepada aku. Nak dekat dengan Allah ni, fardu saja tak cukup, 5 sembahyang 5, tak tambah 6 tak boleh. Maka yang lebih tu tidak ada had. Apanya? Dengan amal-amal sunat, maka mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal nawafil. Nawafil ni bentuk salat. Salat sunat kita ni ada 4. Salat sunat yang kita buat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 kategori. Kategori yang pertama, maktubah rawatibah. Itu yang mengiringi sembahyang, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Betul tak? Itu nombor 1. Penuh yang tu dulu. Sehari semalam ada 22 rakaat sehari semalam. Jadi 5 masuk 22 rakaat, ya. 5 waktu tadi 17 rakaat, 5 waktu 17 rakaat, tambah lagi dengan 22 rakaat, ya. Itu dipanggil rawatib atau rawatib sunat, rawatib ataupun sunat maktubah yang dah tentu. Nombor 1 kategori. Buat yang tu dulu. Kemudian yang kedua, dipanggil nawafil. Ini tambahan. Ya, Tuhan nak uji kita waktu kerja, waktu kita duduk cari makan ni. Betul tak? Tak ada sembahyang subuh dengan zuhur, tidak ada sembahyang. Kosong, putus. Kerana Tuhan bagi kesempatan kita berusaha. Betul tak? Cari makan. Tak payah sembahyang. Mesti kata sembahyang. Orang ini ingatkan Allah, mensyukuri Allah. Ni pun daya, kekuatan, usaha yang kita buat ini pun anugerah daripada Allah. Syukur kepada Allah. Sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Ya. Habis siang hari, kita tutup malam dengan witir pula. Allah bagi malam untuk berehat lagi. Ya. Sampai dari segi kesihatan pun kita. Sampai tidur, tutup lampu terus. Jangan buka lampu dalam tidur. Tidur buka lampu rosak. Rosak kita punya saraf, kurang baik. Nampak? Utama saraf kepala ni. Saraf kepala. Sebab tu tidur kena gelap. Tuhan yang bagi malam dah gelap, tak faham? Maka tidur pun kena gelap. Jangan buka lampu. Orang pakai lampu tidur tak kena. Dah dia tidur, lampu pun tidur. Tak kena. Boleh lah. Itu nombor 2. Dan kita bangun lagi. Malam lagi kita sembahyang tahajud. Kenapa tahajud? Tidur adalah merupakan tuntutan syahwat yang paling tinggi.
Nikmat tidurlah paling lebih daripada semua, betul tak? Lebih daripada makan, lebih daripada bersatu, nampak? Lebih daripada semua syahwat, syahwat tidur. Maka Allah jadikan makhluk manusia ni makhluk yang paling banyak tidur. Mana ada ayam tidur 4 jam? Gajah tak tidur 4 jam, ya. Lembu kambing lagi tak tidur 4 jam, ya. Orang boleh sembelih dia bila-bila masa, ya. Lepas tu tak dia tidur, pasal dia kena sembelih bila-bila masa pun, ya. Kena khidmat. Tak itu kan? Manusia ni makhluk Allah yang paling banyak tidur. Confirm. Ya. Maka itu kita pecah nikmat tidur tu, kita boleh tidur, kita pecah syahwat tidur tu dengan bangun tahajud. Itu kita panggil nawafil tambahan. Sebab tu Tuhan kita sembahyang tambahan, sunat tambahan. Siapa nak buat? Dia tambahan saja. Aku tak suruh. Nampak tak? Betul tak? Nah, sunat duha. Duk buat kerja elok-elok ni, duk cari makan betul-betul ni. Berhenti sembahyang 2 rakaat. Palingnya, ya. Segala tinggi nikmat dia. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua tu nikmat yang cukup besar. Tapi kata Allah, dengan 2 rakaat, kata Nabi, 2 rakaat sunat duha sudah mengatasi semua. Masuk dalamnya tasbih, masuk dalamnya tahmid, masuk dalamnya takbir dalam sunat duha 2 rakaat. Oh, besar sunat duha tu, kan? Sembahyang witir, bangun malam lagi tahajud, itu tambahan, itu nombor 2. Kategori sembahyang sunat nombor 2. Buat upgrade sikit. Nombor 3. Nombor 3, dia berkaitan dengan masa. Sunat imkan dia panggil. Sunat takrif dia panggil. Nampak? Sunat taklif, sunat takrif, sunat takrim, sunat imkan. Apa dia? Yang nombor 3 ni. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Tiap-tiap kali masuk masjid, tahiyatul masjid. Nampak tak? Masuk tempat lain tak buat. Tu. Setiap kali ambil wuduk, kita sembahyang 2 rakaat. Betul tak? Dia tak ada masa. Ini dia panggil sunat imkan wa takrim. Sunat nombor 3. Nah. Tengok tu. Semua tu kita kena buat lah. Yang pertama maktubah rawatib kita buat yang 22, kedua yang nawafil tambahan. Duha adanya 8, witir adanya 11, tahajud adanya 8. Itu berapa dah tu? Ya. Maksud kedua. Kemudian yang ketiga, sunat takrim, memuliakan. Sunat mingkan pada tempat. Sampai satu matlamat. Kita musafir, kita pergi mana-mana musafir. Sampai matlamat destinasi. Syukur aku dah sampai dengan selamat. Sunat kudum. Bukan dia tawaf kudum. Sunat kudum nama dia. Tu. Tak buat lah. Tak ada. Tak tahu macam mana nak buat. Sekarang kita dah tahu. Faham? Buatlah. Ya. Ini pentingnya kita kena mengaji. Sunat kita sampai destinasi dengan selamat, tak kira destinasi mana pun. Apabila perjalanan kita itu melibatkan boleh qasar sembahyang, kita sampai tempat destinasi sebagai tanda syukur sunat kudum. Macam orang masuk Mekah, tawaf kudum. Faham? Itu ya. Itu lagi. Masuk masjid, memuliakan rumah Allah. Tahiyatul Rabbiyatul masjid, memuliakan Tuhan yang punya masjid. Ya, mengambil wuduk, masya-Allah. Wuduk ni satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang banyak mengambil wuduk, rajin wuduk, tak ada pasal pun ambil wuduk. Sebab dia nak dalam bersih. Sentiasa berada dalam bersih wuduk ni, orang ini akan dekat dengan Allah. Allah cukup suka dan sayang. Sebab wuduk tu adalah satu amalan pembersihan. Dia masuk dalam kategori amalan pembersihan. Tuhan suka. Inna yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat, Allah suka orang yang bersih. Betul tak? Wuduk tu satu di antara unsur-unsur kebersihan bagi seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Itu sebagai contoh kita nak faham. Itu sunat yang ketiga. Sunat yang keempat, tak ada pasal, tak ada sebab, tak ada kena, tak ada pasal. Hanya semata-mata kerana lahir sujud nak sembah kepada Tuhan kerana sayang dan suka dan ingin mendekat kepada Allah. Inilah tingkatan yang paling tinggi yang dipanggil cinta kepada Allah. Sembahyang sunat mutlaq. Nombor 4. Sembahyang sunat mutlaq, tak ada sebab. Tak kena masa, tak kena tempat, tak kira. Aku nak sembahyang. Inilah yang kita dengar, yang kita dah sebut banyak kali dah, para wali Allah, hamba-hamba Allah, para alim ulama. Sembahyang sunat ni sampai ratus rakaat.
Mereka sudah lalui yang 3 tadi. 3 tu kena lalui dululah, baru mai yang 4 tu. Bukan beli 4 terus, tak boleh. Nuh hak mula tu buat dulu tu, rawatib yang 22 tu buat dulu. Perkemas yang tu dulu. Dah baru terasa seorang hamba Allah nak dekat ni kepada Tuhan. Tak cukup 22 ni. Buat pula yang tadi, duha, witirnya dan tahajudnya. Oh tak cukupnya lagi, nak buat lagi. Masuk pula yang ketiga. Cari rumah Allah. Tiap-tiap kali cari rumah Allah. Nak sembahyang tahta masjid, kena cari rumah Allah lah. Nampak? Pergi supermarket, tak ada masjid. Nampak lah. Ya. Hanya masjid, tak ada tempat lain. Menghadiri masjid, orang yang rajin ke masjid, itu artinya orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nampak tak? Itu satu contoh. Saya akan sebut nanti. Dia ada 7 sunnah Nabi yang mendekatkan kita kepada Allah. 7 sunnah Nabi akan saya beritahu pagi ini juga, insya-Allah, sebelum tuan-tuan balik, ya. Boleh dapat. Buat 7 perkara ni, kita akan dekat dengan Allah. Bila kita dah dekat, barulah Allah akan sayang, cinta. Ketika itu baru Allah dedahkan ma'rifah. Dia buka pintu ma'rifah kat kita. Kita dapat mengenal, merasai kewujudan Allah dengan lebih besar, lebih nikmatnya. Ketika itu kita akan merasai segala amalan kita buat tadi ni sikit, tak ada nilai. Baru kita tak nampak nilai itu. Mula kita nampak banyak, kena buat banyak-banyak, betul tak? Tapi bila kita sudah kenal Allah, kita tak rasa lagi yang kita buat tu banyak. Yang Allah buka ke pintu makrifah kepada kita itulah yang paling besar. Jadi makanya dalam hadis yang saya baca tadi, apabila seorang hamba tadi sudah melakukan 4 perkara tadi ni, 4 sunat-sunat dia buat, tambah dengan sedekahnya, infak sabilillah, tambah dengan hadir rajin ke masjidnya, tambah dengan banyak melakukan dengan banyak rajin mengambil air sembahyang, wuduknya, maka kata Allah, faiza, maka tadi ini hatta uhibbahu, hingga aku jadi sayang kepada dia. Baru Tuhan sayang. Bila Tuhan sayang, dia akan bagi, ya. Orang yang kita sayang, kita akan bagi dan hebat-hebat, betul tak? Itu sudah jadi satu di antara fitrah kita. Bila kita sayang satu orang, kita akan bagi yang lebih-lebih lah, yang luar biasa lah. Nampak tak, ya? Aku sayang dekat dia. Aku bagi benda ni kat dia kerana aku sayang dekat dia. Itu dia. Itu dia. Ini paling penting. Jadi kita ambil kira macam itu. Jadi makanya fa iza ahbabtuhu, kata Allah, bila aku sudah sayang kepada dia, apa jadi? Tuhan buka pintu, ya. Kuntu. Perkataan kuntu ni dia masuk dalam past tense. Dia sudah masuk dalam madhiyah, past tense dalam bahasa Arab ni. Maknanya sudah confirm, pasti, kuntu, pasti. Sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka dia mendengar. Telinga dia, aku kontrol, aku pegang telinga dia. Nampak tak? Telinga dia aku pegang. Bukan dia pegang telinga. Sekarang kita nak kena pegang telinga kita. Jangan dengar yang haram, jangan dengar yang syubhat, jangan dengar yang lara, ya. Bila sudah kita usaha sungguh-sungguh, telinga kita jaga telinga tadi, tidak mendengar yang haram, tidak mendengar yang syubhat, tidak mendengar yang lara, maka Allah pegang telinga tu. Allah akan bawa telinga tu, pimpin telinga tu, pendengaran semua Tuhan kawal. Selamat kita. Nampak? Kita tak susah lagi dah. Kita tak jadi susah lah. Tak payah kita ada berat-berat lagi mujahadah, berjuang kerana telinga kita dipegang. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka dia mendengar, dengan aku dia mendengar. Bukan dengan telinga dia, dengan aku dia dengar. Aku kontrol. Ini makrifah. Ini yang kita makrifah ni. Yang Tuhan buka. Sekarang kita nak jaga telinga kita. Ya, itu dia. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, matanya aku pegang, kata Allah. Dengan matanya dia melihat, dengan aku dia melihat. Bila kalau dengan Allah dia melihat, tentulah yang luar biasa yang kita dapat lihat. Betul tak? Kalau Allah dia buka mata kita, dia pegang mata kita, hadirin hadirat, maknanya mata itu akan dapat melihat yang luar biasa. Yang orang tak nampak, mata tu boleh nampak. Betul tak? Ini yang kita kena buka pintu mata hati tu. Kena buka cahaya mata hati. Itu paling penting. Maka itu sunat kita nak keluar rumah daripada awal. Bacalah doa. Doa nur dia panggil, ya. Sunat nak pergi masjid, baca doa nur. Memang doa ni untuk nak keluar pergi masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan pada hatiku nur. Wa fi sam'i nura. Telinga aku cahaya. Wa fi basari nura.
mataku cahaya. Wa fi lisani nura, lidah aku cahaya. Ya. Wa fi yadai nura, wa fi dami nura, darah aku. Wa fi lahmi, daging aku cahaya. Wa fi amami nura, depan warai nura, belakang cahaya. Nampak? Fauqi nura, atas, tahti nura, bawah aku cahaya. Nampak? Ilmu hadis ini hadis Nabi ni. Doa ni bukan ulama karang susun-susun. Hadis Rasulullah. Sunat nak pergi masjid, baca awal-awal dah kita baca doa ni. Supaya Allah buka pintu hati kita. Ini paling penting. Bila nama masuk nur tadi ni, Allah buka nur, dia panggil warid. Warid. Dalam istilah tauhid, tasawuf, dia tak panggil nur, dia panggil warid. Maknanya satu cahaya yang Tuhan limpah masuk dalam hati kita, maka dengan cahaya itu terbuka gambaran yang orang yang tak nampak, kita nampak. Kita nampak apa? Gambaran akhirat terus. Ya, nampak gambaran neraka tu terus. Itu dia, ya. Terasa ngerinya dengan neraka. Sebut pasal neraka, gemetar hatinya. Itu yang kita tadi ni. Ya, sebut pasal syurga, lembut, tenang hatinya. Nampak? Dia mahu begitu. Dia yang kata ada syurga, yang kata neraka, dia kata hampa pi dululah, aku pengen kemudian. Jenis itu lah. Ya? Tak apalah, hampa pi dah syurga dulu, pelan-pelan aku ikut kat belakang. Ya? Jenis ni memang dah habis berkarat dah hati dia. Ya? Na'udzubillah min zalik. Itu kena rawat tu. Dia kena rawat tu, ya, habis. Kemudian wa yadahul lati yabtishu biha, maka kedua tangan dengan tangannya tadi dia, aku berpegang dengan tangannya, aku pegang tangan dia. Maknanya dia berpegang dengan aku, dia berpegang. Itu di antara rijlahu lati tamshi biha, dan kakinya berjalan dengan aku, dia berjalan. Allah bawa kaki kita. Ya. Penghabis dia kata kaki. Anggota kita yang pertama yang akan ditanya di akhirat, agaknya tuan-tuan, anggota apa Tuhan nak tanya di akhirat ni? Anggota apa Tuhan nak tanya? Mulut tak? Tak. Dia tanya paha kanan. Paha kanan adalah anggota kita yang pertama yang akan ditanya di akhirat. Jelas paha kanan. Nampak? Penting, ya? Dia tak pergi mata lah. Dia bukan tanya mata, tak tanya. Kaki kanan tu melangkah, sebab kita melangkah dengan kanan. Kita bergerak dengan kanan. Betul tak, ya? Ataupun kita salah bergerak, tak pakai kanan, maka tu kaki kanan akan ditanya dulu. Maka tu dalam hadis mengatakan, tidaklah berganjak kedua kaki seorang hamba Allah sebelum melangkah kaki kanannya, melainkan dia akan ditanya dengan 4 perkara. Betul ada hadis tu kan? Ya, tanya umur dia, tanya masa muda dia, ya. Tanya harta dapat macam mana, harta tu belanja kok mana. Betul tak? 4 perkara. Pasti kaki kanan. Paling penting, anggota yang paling penting dalam Yasin pun Tuhan sebut kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Penghabis. Ya, di hari itu akan disil mulut-mulut mereka, tak ada bercakap, tak ada bercakap. Sebab mulut pada hari itu memang akan cuba menapi, berdalih bagai-bagai. Maka tu Tuhan tutup mulut tu. Tak boleh. Mulut dah cukup dah ketika dunia sudah mulut tu macam-macam kecoh dia. Ya. Wa tukallimuna aydihim, maka bercakap kedua tangan. Tangan ni sampai ke dunia dia cakap. Nampak tak? Cap jari kita kan cakap. Kesalahan kita buat, dia pegang cap jari boleh kesan orang. Jari kita bercakap kan. Betul tak? Akhirat pun tangan kita bercakap lagi. Ya. Wa tukallimuna aydihim, maka berkata-katalah kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kedua kaki naik saksi. Maka tu Tuhan tanya saksi. Tuhan tak tanya orang tu lah. Saksi itu kaki kanan mula-mula. Sebab dia mengorak langkah, dia bergerak yang pertama. Dia yang banyak sekali disusul, dia diusul. Betul tak? Ya. Dalam dalam falsafah Cina, Konfusi, dia kata setiap pergerakan kamu nak pergi ke satu jarak yang jauh 1000 langkah, kaki kanan itulah langkah yang pertama yang penting. Betul tak? Bila boleh bergerak langkah pertama di kaki kanan kamu, kamu akan sampai 1000 langkah. Ini kata Konfusi, ya, ahli falsafah Cina kan, falsafah Tao. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi kita melihat begitu, kita balik kepada apa yang boleh kita faham di sini, yang kita ambil sebagai satu ungkapan yang paling jelas, ya. Jadi makanya dia kata tadi ini, kita melihat
ya, apa yang boleh kita lakukan pertama kali untuk dapat makrifah kepada Allah ni, iaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak perindahkan yang wajib, perindahkan yang sunat. Ya, sehingga kita kena bentuk diri kita mencintai apa yang Tuhan suka. Nak cinta Allah, nak cinta kepada Allah tu, kita kena cinta apa yang Allah cinta, apa yang Nabi cinta. Itulah penting. Nah, kita nak satu orang tu sayang kat kita, kita kena buat apa yang dia suka. Betul tak? Paling mudah, kita dah ada bakat tu. Ya? Kita nak ambil hati majikan kita. Kita tentulah kena buat apa yang dia suka. Nampak? Ya? Tentulah yang suka yang baik-baik lah. Bukan dia suka-suka seronok, kita pun nak suka sama, itu bukan. Istilah yang suka ni pada perkara-perkara yang baik. Maka itu Allah, apa yang Allah suka kita kena buat lah. Apa yang Allah suka kita kena buat. Jadi maka itu dalam kenyataan oleh sebut musannif rahimahullah ta'ala anhu dalam pergerakannya, yang kita kena bergerak pertama sekali mujahadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni kita kenalah membawa kepada satu kenyataan yang jelas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka jalan bagi kita. Saya perhabis nak bab sunnah tu, kita kena habaq ada 7 perkara sunnah Nabi yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan mai mengaji pagi ni, kuliah subuh ni, kena amal lah. Jangan main saja dengar pi lah. Itu tak boleh. Ustaz pun baca pi lah kitab. Bukan begitu lah. Kita kena buat. Tuan-tuan mai mengaji ni nak kena buat. Tak kira. Semua sama, lelaki-lelaki perempuan, tuntutan. Ada 7 sunnah Nabi yang mendekatkan kita kepada Allah. Tuan-tuan buat yang 7 ni, confirm kita akan dekat kepada Allah. Yang kita tahu, bila kita dekat dengan Allah, Allah akan sayang dengan kita. Pertama sekali, melaksanakan salat jamaah di masjid. Itu dia, nampak tak? Pertama sekali, melaksanakan salat jamaah di masjid. Nombor 1. Dia tak mau tempat lain tu kan. Termasuk surau lah. Orang peti bendui kita masjid, surau tak pergi. Kacau lah no? Surau, masjid, musalla, tempat yang dikhaskan untuk ibadat. Ikut mana yang kita jumpa dululah. Yang mana yang kita dekat, yang mana yang mudah, yang mana yang kita jumpa dulu. Pertama, melaksanakan solat jamaah di masjid-masjid. Yang kedua, istiqamah berterusan, konsisten, selalu tiap-tiap malam salat tahajud. Jangan tinggal. Imam dengan 2 rakaat berbuat, sekadar memerah susu kambing, Nabi kata. 2 rakaat paling minima. Buat, tapi dah tergerak boleh bangun tu, maknanya boleh sembahyang adalah. Tak ada masalah. Ya. 2 rakaat Nabi kata ni sekadar orang yang boleh bangun kerana dia sakit, uzur. Nampak? Terlalu uzur, tak ada masa, begitu sibuk, kandut sangat dah. Maka dia mengambil sedikit masa untuk Allah. 2 rakaat tahajud. Itu artinya kalau kita sekarang ni aman damai. Nampak tak? Zaman PKP dulu lagi aman dah. Ya? Lagi boleh buat tahajud. Ya, itu dia. Nombor 2, lazim sembahyang tahajud. Yang ketiga, lazim rajin membaca Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Jilani kata, tiap-tiap malam baca 1000 ayat sebelum tidur. Nampak tak? Bukan tabarukallazi saja. Kita tabarukallazi baca takut angkat kubur, bukan takut ke Tuhan. Baca tabarukallazi kerana takut azab kubur, bukan takut kepada Allah. Nampak tak? Tengok dia pergi ke mana lari. Dia tak? Sunnah Nabi. Syekh Abdul Qadir Jilani kata 1000 ayat, saya ulang balik, 1000 ayat tiap-tiap malam. Oh, banyak Ustaz nak baca. Lagipun saya tak begitu pandai baca slow sikit baca Quran. Bila nak habis 1000 ayat? Dah ganggu kita punya tidur. Senang dia bagi alternatif. Paling-paling mudah, paling senang bagi orang semua boleh buat, baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai walam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad 250 kali. Buat tak sampai Ustaz, itu bab lain. Tak sampai bab lain. Nampak tak? 5 kali meleleh ayat Allah. Nampak tak? Cereh. Tak apa. Niat kita sampai dulu. Kita punya niat dah sampai dah. Nampak tak? Niatul mukmin khair min amali.
Kita duk baca nak bagi cukup 250 kali, memanglah disarankan kepada kita 250 kali menepati ayat-ayat tu sama banyak dengan 1000 ayat. Tapi kita, usaha kita lah, laha kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi kamu usaha dan kamulah ikut usaha kamu sendiri. Bukan kita boleh paksa. Duk pegang tasbih, nampak tak? Tasbih kiri kanan pakai. Kanan kiri kanan, agak lengah kanan bagi kiri pula, nampak? Tak salah tasbih pegang tangan kiri, nampak tak? Supaya kedua-dua tangan ini akan terbela di akhirat. Kedua-dua tangan ini terbela daripada segala-gala perkara yang kita pernah buat haram. Tangan kanan kiri kita ni bila kita berzikir ni, kita guna sabi kata, hendak kamu berzikir guna jari-jari kamu, kerana itu akan berikan pembelaan kamu di akhirat itu. Dia membela kamu, nampak tak? Tangan ni pernah curi, insya-Allah tangan juga pernah sebut qul huwallahu ahad 1000 kali baca. Sekarang 1000 lah. Usaha baca. Betul sedang tadi subuh. Nampak? Tak sampai 250. Tak sampai 25 kadang-kadang ya. Betul tak? Tak apa. Itu bab lain. Kerana tidur ni sudah naluri, bukan kerja kita. Bukan tak? Itu hak Allah. Tak buat pasal pun kita lina juga kan. Ya. Itu dia. Tu. Jadi makanya diambil kira sebagai yang ketiga. Yang keempat, salat duha. Kerjakan salat duha. Kurang-kurang 2 rakaat salat duha ni cukup besar pahala nilai dia, ya. Dan yang kelima, berat sikit, duduk pelan berat tu. Bersedekah. Rajin sedekah. Nak masuk masjid, tahu 5 rupang ke RM1. Sekadar yang kita mampulah. Sekadar boleh kan. Bukan paksa, sekadar mana mampu. Asalkan nama sedekah tu berjalan. Sedekah paling baik sekali waktu pagi. Duk pagi-pagi kalau boleh sebelum matahari terbit lah. Sebelum matahari terbit tu kita buat sedekah. Malaikat doa ke kita. Malaikat akan tadah doa kepada kita. Orang yang bersedekah pagi-pagi. Penting dia. Doa malaikat ini merangkumi banyak perkara, tuan-tuan. Termasuklah kita punya keimanan, ketakwaan kita. Ya, termasuklah kesihatan kita dunia, termasuklah rezeki kita, kemurahan. Ini doa malaikat. Khas Allah jadikan malaikat ni untuk mendoakan kepada orang yang bersedekah pagi-pagi. Bukanlah petang tak boleh pula. Belah pagi itu masa yang paling tepat, yang paling baik. Boleh kan? Kemudian yang keenam, istighfar dan berzikir. Itu dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, tak panjang tak apa. Ambil dekat tu. Buatlah 1000 kah? Ya. Astaghfirullah, 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 ya. 15 minit habis 1000. 15 minit clear 1000. Juga tak? Nak dengar lagu berat tapi senang ya, tak susah pun. Nak baca panjang-panjang, bacalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tapi dia punya asalnya Nabi baca tu astaghfirullah, astaghfirullah. Ada hadis lepas sembahyang kan? Hadis lepas sembahyang Nabi baca astaghfirullah macam tu lah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kita bawa panjang lah. Baguslah bawa panjang. Nabi bawa yang pendek tu supaya umat dia boleh buat. Kalau dia bawa panjang jadi sunnah. Nampak tak? Kalau Nabi buat panjang, susah kita. Nak kena buat lagu tu. Maka tu Nabi beri ringkas. Nak buat paling ringkas. Astaghfirullah. Kamu tambah sendiri lah. Tambah sendiri. Nampak tak? Semua kita nak tambah. Yang ni pun kita tambah sendiri lah. Bukan bid'ah tambah tu. Ya, tambah. Sebab zikir ni dia tak ada watas, tak ada batas. Dia tidak wilayah. Dia tidak ada had, tidak ada masa. Sepenuh masa tu zikir. Daripada pagi malam, napas keluar masuk zikir. Termasuk zikir napas. Zikir ruh, zikir hati, nampak tak? Zikir akal, ya, zikir lisan, semua zikir itu kita buat. Dia tidak ada had, tidak ada batas. Itu kita nak faham tu. Jadi maknanya itu. Dan akhir yang ketujuh, habis yang ketujuh, sentiasa berwuduk, rajin wuduk. Bila ada wuduk, sembahyang 2 rakaat sunat wuduk. Tiap-tiap kali ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Nampak tak? Inilah lebihnya Rasulullah SAW pada malam Mi'raj dengar terompah Bilal di syurga, dengar terompah dia. Nabi tahulah cara berjalan dia tu. Cara berjalan ni tahu ni langkah-langkah ni, bunyi-bunyi sandal ni mesti Bilal ni.
Pada besok siangnya Rasulullah bila turun ke bumi, Rasulullah tanya kat Bilal, aku dengar terompah kamu, apa amalan kamu yang kamu duk buat ni? Ada amalan kamu duk buat ni yang aku tak habaq pun, nampak tak? Kenapa ya Rasulullah? Aku dengar terompah kamu dalam syurga, nampak tak? Kita kalau ambil besok ni, masuk Facebook lah, aku dapat akun ni syurga. Bila dia tak terkejut pun, nampak tak? Dia tak terasa kata satu yang mengagumkan dia, tidak. Nampak? Aku dengar terompah kamu dalam syurga ya Bilal. Apa yang kamu buat ni? Ya Rasulullah, saya tidak pernah lekang dan sunyi daripada wudu. Tak pernah lekang dan sunyi daripada wudu. Setiap kali saya berwudu, saya lakukan pula 2 rakaat salat wudu. Tu dia. Kita nak sembahyang sunat wudu yang masuk nombor 3 tadi. Sunat yang ketiga. Sunat imkan wal takrimah. Kemuliaan. Nampak ya? Itu kita buat. Jadi kalau kita ambil wudu daripada rumah masuk ke masjid, ada kesempatan kita buat sunat wudu dululah. Habis sunat wudu baru tahiyatul masjid. Lepas baru niat, baru i'tikaf. Niat i'tikaf, hari ini semua kena niat i'tikaf, bukan i'tikaf saja. Nawaitul i'tikaf, nawaitul uzlah, nawaitul riyadah, nawaitul suluk, nawaitul khilwah. 5 kena buat. Pasti di luar tak boleh dah ni. Di rumah tak boleh buat dah. Betul tak? Ya. Nak duduk di bukit-bukit. Ya. Besok 10 terak mencari kita. Nampak lah ya. Ni apa ni? Sorok-sorok di bawah di bukit ni apa lah? Jom kita buat di bukit, zikir-zikir nak masuk dalam gua. Bukan boleh ni, tak boleh. Maka tu kita jadi bukan i'tikaf saja, niat 5. Nawaitul i'tikaf, aku beriktikaf dalam masjid. Nawaitul uzlah, mengasingkan diri daripada segala macam kekecohan dunia. Kecoh dunia lah, bukan kebaikan dunia. Jauh daripada kekecohan dunia itu kita uzlah. Nawaitul uzlah, nawaitul i'tikaf, nawaitul uzlah, nawaitul riyadah, latihan batin. Sembahyang ni latihan batin. Zikir tu latihan batin. Nampak tak? Duduk dalam masjid tu latihan batin. Tak? Kan orang nak buat apa? Nak exercise apa semua, dia ada tempat dia sendiri kan? Ya, ada tempat dia. Itu lahiriah, fizikal. Nak batin di sini ada tempat dia. Quran, baca Quran, zikir apa semua. Nawaitul i'tikaf, nawaitul uzlah, nawaitul riyadah, nawaitul suluk. Suluk ni kita nak tumpu amalan untuk akhirat. Kita nak buat amalan untuk akhirat, niat untuk bertemu dengan Allah. Dan akhir sekali, nawaitul khilwah, aku niat bersunyi-sunyi. Jadi 5 ni kita niat dalam masjid. Jadi kena tambah jangan niat i'tikaf saja tau ya. Kalau umpama mengaji ilmu tasawuf, dia jumpa 5 lah. Mengaji fiqh 1 je nak i'tikaf. Mengaji fiqh 1 je nak i'tikaf lah. Kalau mengaji tasawuf, dia kena 5. Sebab 5 perkara ni kita kena buat di masjid. Tak ada tempat lain sekarang. Tak ada lah. Di luar tak boleh buat lah. Tak ada tempat lah. Ya. Semua di luar tu adalah fitnah. Terdedah kepada fitnah. Mungkin jatuh dalam kancah fitnah. Ataupun kita terkena tempiasan fitnah. Kalau tak fitnah pun kena tempiasan. Tempih orang kata. Kena dia punya tempih. Ya. Betul tak? Ya. Tak boleh tidak. Jadi kita nak faham tu. Jadi antaranya itu yang kita tadi ini, buatlah 7 perkara ni tuan-tuan dan puan-puan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bila kita buat 5 perkara, 7 perkara ini, kita dekat dengan Allah, maka dia kena ada satu. Sebelum kita nak bertemu dengan makrifah yang kita baca ni, saya nak tutup kesimpulan ni. Ya. Bahawa kita selaku hamba Allah, biarlah amal ibadah kita sedikit, asal saja makrifah kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita. Ini adalah lebih bagus daripada amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah. Sembahyang banyak-banyak pun lalai, tak boleh khusyuk, tak boleh tumpu. Sebab kita masih status pakai akal, kita masih dikuasai. Jasad dia kita dikuasai oleh akal kita. Sebab itu kita tak boleh nak tumpu kepada Allah. Bila kita masuk akal ni, urusan dunia banyak lah masuk kan. Sebab tu kita tak sunyi daripada ingat macam-macam soal dunia. Dia akan ganggu kita. Bila ganggu, jadi jemu, jadi bosan dan jadi berat. Nampak tak? Sebab tu orang kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang tu berat, melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ni lah
Orang yang khusyuk ni sudah dapat makrifah. Telinga dia Tuhan pegang, mulut dia Tuhan pegang, mata dia Tuhan pegang, tangan kaki dia Tuhan pegang. Apa yang nak susah? Dia sudah serah kepada Allah langsung, ya. Sudah merasai kewujudan Allah dalam kehidupan dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Sudah merasai itu, bukan hanya sekadar tahu dalam Al-Quran saja, tapi kita sudah merasai dan melihat dan merasai dengan begitu jelas dan kesannya bahawa itulah dikehendaki dengan yang kita tadi ini. Maka dikata musannif, beramal ibadah yang banyak tapi hati kita lalai kepada Allah, tidak sejalan antara ibadah yang kita kerjakan dengan hati kita sendiri. Sebab itu maka Allah mencela, memandang rendah orang-orang yang mengerjakan sembahyang tetapi hatinya tidak kepada Allah. Sebagaimana firman Al-Quran, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Habis. Kalau sekarang itu saja, fawailul lil musallin, kecelakaan menimpa, bukan orang sembahyang tu celaka tu timpa orang sembahyang. Orang sembahyang tak celaka, orang sembahyang baguslah. Tapi dia ditimpa kecelakaan, sembahyang tu bukan bawa kepada kebaikan, membawa lebih jauh daripada Allah. Yakni mereka yang mana? An salatihim sahun. Daripada mereka lalai daripada sembahyangnya, lalai untuk mengisi. Sedangkan sembahyang itu dia kena aqimis salata li zikri, tegakkan salat buat mengingati aku. Tuhan kata, bukan sembahyang suruh lalai. Buat sembahyang tu suruh ingat dengan aku. Nampak ya? Tapi yang patut ingat dengan aku pun apa ingat lain. Ingat dunia banyak sangat. Mabuk dunia. Orang mabuk mana boleh sembahyang? Hatta taqulu ma taqulun, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga dia tahu apa dia kata. Ni dia tak tahu apa dia kata. Nombor satu, dah baca pun tak tahu apa dia kata. Kedua, dah tak masuk pula ingatan-ingatan yang padat tentang akhirat. Tak masuk kebesaran Allah. Lalai semedang pagi petang siang malam. Nampak? Ini kita bangun, kita sebut tadi ini, yang kata tadi ini. Alladzina hum yura'un, jadi hanya tunjuk saja, pamer saja, nampaklah pada zahir dia sembahyang, nampak. Tapi pada hakikatnya dia tidak ingat kepada Allah. Apabila kita diberikan oleh Allah sebahagian nikmat makrifah kepadanya, kalau kita dapat makrifah, maka hendaklah selalu kita hadapkan hati kita kepada Allah dalam arti yang luas. Sebab dialah yang maha berkehendak, maha berkuasa, maha pengasih, maha penyayang dan lain-lain sebagainya daripada sifat-sifat Allah yang maha agung dan tidak terhingga jumlahnya. Dengan demikian Allah akan menambah hampir kita kepadanya. Allah akan menambah hampir kita kepadanya dan mementingkan kita dalam segala hal yang kita hadapi. Oleh kerana itu, maka hamba-hamba Allah yang arif kepadanya mengenal Allah, kadang-kadang kita lihat amal ilahinya mereka sedikit, tapi rupanya sedikit sedangkan nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena makrifah itu lebih penting. Inilah yang menyebabkan hamba-hamba Allah yang saleh tidak putus-putus dari mulut mereka apabila mereka mengingat Allah dengan kalimah dialognya, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang ini kita kena buatlah zikir la ilaha illallah 167 kali. Bukan 100 tau. Nah, kalau buat tahlil pun yang penting 167 kali. Tapi kita buat 167 kali minimum. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 167 kali. Nampak tak? Nah, ini satu rahsia asal dalam kitab-kitab lama disebutlah. Kita ambil 100 ya. 100 pula bagi 3 gear. 3 gear. Nampak betul tak ya? Betul ya? Gear yang ketiga tu habis, koncang pun deras, nampak tak? Tinggal mangkuk pun punya kelang-kelang di lapok, lagi laju. Nampak tak ya? Tahlil. Ini jadi budaya saja, tidak trend sebudaya, bukan hakikat amal. Jadi kita kena buat sendiri di rumah 167 kali. La ilaha illallah. Bila cukup 167, kata ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Nah ni, ilahi ya Tuhanku, anta maqsudi, engkau lah yang aku maksudkan, wa ridhaka matlubi, keredaanmu yang aku tuntut ya Allah. Sambung dari 167, betul tak? Ya, buat dulu tu. Jadi sampai 1167. Dia baru tu ya. Sampai dulu tu. Kemudian kita berhenti, sambung lagi.
Buat begitulah 167. Ada sebab 167 tu, ada sebab dia ada punya rahsia ayat tu. Jadi makanya kata musannif, wahai Tuhan, engkau lah aku tuju dan keredaan engkau lah aku cari, mudah-mudahan memberi kepada kita nikmat makrifah kepadanya. Jadi kita buat kesimpulan, ya, nak capai makrifah ni kita kena masuk dulu dalam gelanggang mahabbah, cinta. Kena mencintai dulu, mencintai apa yang Allah suka. Boleh tak? Buat apa yang Tuhan suka, buat apa yang Nabi suka. Nampak tak? Laksanakan apa yang Allah suka, maka Allah akan suka dan cinta kepada kita. Yang kita habaq tadilah, yang sunnah, yang 7 perkara kita buat tu, semua Allah suka. Yang 7 tu Tuhan suka. Buat yang tu dulu. Kita kena suka dulu kepada apa yang Tuhan suka, baru Allah akan cinta kepada kita. Jadi melalui proses mahabbah. Mahabbah ni adalah satu istilah dalam ilmu tasawuf yang diperkenalkan oleh seorang waliyah perempuan, bukan waliyun, waliyah, ya, Rabi'atul Adawiyah, lahir pada 95 Hijri, mangkat 185 Hijri. Dia lahir tahun 95 Hijri. Nampak? Ya. Tua, ya, 15 tahun daripada Imam Hanafi. Imam Hanafi tua pada dia 15 tahun. Dia bermazhab Hanafi. Nama dia Rabi'atul Adawiyah. Adawiyah tu tuan yang membeli dia kena jual. Berlaku peperangan di Basrah, di Baghdad, berlaku peperangan, dia 4 beradik pecah, 4 perempuan. Dia nombor 4 dipanggil Rabi'ah. Dia anak yang keempat, 4 perempuan. Bapa dia nama Ismail, sebab tu gelaran dia dipanggil Ummu Ismail. Ummu Ismail, nama dia tu Ummu Ismail. Gelaran Rabi'ah pasal anak nombor 4, bapa dia panggil Rabi'ah, anak nombor 4. Nampak? Adawiyah tu berlaku peperangan di Baghdad, pecah, habis adik-beradik semua pecah, dia kena tangkap, dijual kepada satu kawasan, seorang majikan yang duduk di kawasan Adawi. Maka kawasan dipanggil Adawi, maka dipanggil Rabi'ah Adawiyah. Dialah orang yang mula-mula sekali memperkenalkan konsep mahabbah dalam ilmu tasawuf. Nampak? Di ilmu tasawuf kita tengok mahabbah, cinta tu ambil daripada Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan, ya. Dia ada sebut, saya baca sikit dia punya syair dia. Cinta dia tidak boleh sama, tidak ada makhluk di dunia ini yang ada cinta lagu dia. Rasulullah lainlah. Susah baca Rasulullah lah. Tu dia kata, ilahi, ya Tuhanku, lau kuntu a'buduka khaufan min narika fa ahriqni bin nari jahannam. Wahai Tuhanku, bila aku mengabdikan diriku kepadamu kerana takut nerakamu. Tengok kalau aku buat ibadat kepadamu kerana takut neraka, maka campakkan aku masuk. Fa ahriqni binari jahannam, maka campak aku neraka tu. Kalau aku buat ibadat ni kerana takut neraka, ya Allah, engkau campak aku masuk neraka. Nampak tak? Dia. Dan lagi katanya tadi ini, wa idza kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fa ahrimniha. Kiranya kalau aku buat amal ibadat ni kerana syurga, maka haramkan syurga itu bagi aku. Tu dia, nampak tak? Jadi apa dia minta? Dia minta satu kepada Allah, ya. Ya. Wa amma in kuntu a'buduka min ajli mahabbatika fala tahrimni min masyahadati wajhik. Yang tiga ni cantik, ya. Tapi wahai Tuhanku, bila ternyata aku menyembahmu kerana semata-mata kasih cinta kepadamu, jangan tutup wajahmu daripada pandanganku, supaya di akhirat aku dapat melihatmu, ya Allah. Nampak tak? Itu dia. Jadi kita buat ibadat ni atas wajhullah. Tu macam kita nak baca tabarakallah tiap malam tu. Ya, ingat jangan salah niat tau. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana Allah suka surah tu. Allah suka tabarakallah, sebab ayat-ayat dalam tu, madrul dalam ayat tu semua menjurus kepada keberkatan. Sebab tu Allah suka. Nampak tak? Allah nak kita ada berkat tu. Maka tu kita baca tabarakalladzi, ni bukan azab kubur. Kubur tu Tuhan punya, azab pun dia punya. Nampak tak, ya?
kita lakukan semata-mata kerana Allah, maka itu kita kena gandinglah. Ada satu surah lagi, abang dia surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Bawa dua-dua surah, nampak ya? Bawa kalau boleh, hafal, bawa dalam sembahyang. Tiap malam kita nak tidur, last punyalah kita buat awal pun boleh lah. Lepas Isya tu boleh buat dah. Lepas Isya sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian buat lagi 2 rakaat lagi, bacalah surah ni. Rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Tabarakallazi Al-Mulk. Bawa ya. Itu dia. Cantik. Itu dah. Itu caranya Nabi buat. Caranya Imam Syafi'i buat. Caranya ulama-ulama buat. Bukan lagu kita dah buat selalu tiap malam ni. Boleh lagu tak tiap malam pun boleh lah. Bukanlah tak boleh. Nampak tak? Dah boleh buat tu bagus ya. Dah boleh buat tu pun dah bagus ya. Nah. Tapi kita nak perbagus lagi dengan cara yang lebih baik. Sebaik-baik baca Quran ialah ketika dalam sembahyang. Nampak tak? Ada hadis Nabi. Sebaik-baik baca Quran dalam sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mau hafal mana-mana surah, habis-habis hafal surah tu, bawa dalam sembahyang. Buat 2 rakaat sunat mutlak. Sunat mutlak ni yang 4 tadi. Ya, usalli lillahi ta'ala. Dekat tu ya. Allahu Akbar, baca surah yang kita hafal. Insya-Allah tak lupa. InsyaAllah terjaga tak lupa. Macam ulama-ulama hadis, dia boleh dapat satu hadis, boleh hafal satu hadis, sembahyang 2 rakaat. Itu dia. Nampak? Imam Malik Ibn Anas, setiap dia tulis satu hadis 2 rakaat di makam Nabi, sembahyang 2 rakaat dekat makam Nabi. Dia tulis satu hadis lagi, sembahyang 2 rakaat dekat makam Nabi. Imam Malik Ibn Anas, nampak tak? Ya. Tu anak Anas Ibn Malik, bapa dia Anas. Saya Anas bapa dia. Anas bin Malik tu khadam Rasulullah, ya, kata khadam Nabi tak boleh ada khadam kat dia. Anak dia jadi ulama besar Imam Malik. Itulah kita nak faham. Jadi insya-Allah kita dah selesai pada kalam kita yang ke-8. Insya-Allah minggu depan panjang umur kita bawa pula pada kalam kita yang ke-9. Ya, hati adalah menentukan amal ibadah lahiriah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih nabil karim sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.